Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan dengannya Allah menjaga kita daripada segala musibah, segala bala dan bencana, dan memberikannya sebab untuk pengampunan bagi segala dosa dan mengabulkan segala hajat. Kita berdoa agar Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan diberikan taufik dan hidayah dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan kita mendoakan bagi Abang Azman dan juga isterinya agar Allah memberikan kembali kepada mereka kesihatan dan afiat dan memudahkan segala ini urusan mereka, dan juga bagi semua kaum muslimin dan muslimat wal mu'minin dan mu'minat di mana saja mereka berada, khusus di Gaza dan Palestin dan juga di negara-negara yang Islam yang lain. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dan sentiasa mencucuri kita dengan kebaikan dan rahmah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita masuk kepada kitab yang pertama, kitab Da'watul Tammah, yang mana kita masih membicarakan tentang hukum ahkam ataupun adab Islam yang bersangkut paut dengan isteri. Di sini Al-Imam Al-Haddad beliau membicarakan tentang kewajipan-kewajipan bagi suami dan kewajipan bagi isteri dan perkara-perkara yang perlu dijagai oleh wanita supaya tidak terjebak di dalam maksiat. Nah, jadi kita baca daripada mana kita berhenti ya. Okey, boleh. Buka surat 202. Nanti sebelum itu, sebelum mana terlupa, Ana nak minta tolong sikit berkenaan dengan kitab, sebab Ana terlupa nak bawa kitab terjemahan bahasa Melayu ke Yaman. Jadi itu saja yang Ana perlukan, kitab Fathul Muin dalam bahasa Melayu dan juga kitab Da'watul Tammah. Kalau ada sesiapa yang datang ke sini, Ana cuma nak minta kirimkan kitab ini. Sebab di sini tentu sekali tak ada jual kitab terjemahan ini. Ana pula silap tertinggal ni dekat Johor. Jadi itu saja. Insya-Allah nanti Ana sebut ini sebab takut takut terlupa. Afwan. Baik, teruskan. Paragraf sebab orang yang sempurna. Jadi our Tuesday class last time itu start now in Adramo. Fadal. Sebab orang yang sempurna ialah orang yang bersedia memaafkan bila hak-haknya diabaikan dan tidak memaafkan bila hak-hak Allah diabaikan, atau memandang ringan terhadap kebenaran. Manakala orang yang tidak sempurna ialah orang yang tidak balik, maka hendaklah jadikan istighfar dan Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad beliau membicarakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak diri manusia itu sendiri. Jadi kita ada hak Allah Subhanahu wa taala dan kita ada hak manusia. Maka Nabi SAW apabila hak Allah Subhanahu wa taala itu dilanggari, maka dia akan marah. Fa idza dhayya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabih. Ini di mana kita baca ini? Di Maulid Daibai. Al-Imam Daibai
daripada hadis-hadis Nabi SAW, beliau mengatakan apabila hak Allah Subhanahu Wa Taala itu dilanggar,i lam yaqum ahadun li ghadabi, maka Nabi SAW dia apabila dia marah kerana Allah. Yani apabila hak Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar,i maka Nabi SAW sekali tidak pernah dia bertolak ansur tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yani maksudnya apabila maksiat dia dilakukan di hadapan matanya misalan, maka Nabi SAW akan mencegahnya. Nabi SAW akan mencegahnya walaupun ahli keluarganya sendiri. Dan dia mengatakan kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Yani sebab kaum Arab ini pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, apabila mereka nak menjalankan hukuman, mereka tengok kalau sekiranya orang yang melakukan jinayah ini adalah ahli keluarga mereka tak kenakan hukuman. Tapi kalau sekiranya orang luar, maka mereka kenakan hukuman. Maka Nabi SAW ini mengatakan, kalau sekiranya ahli keluarga aku melakukan maksiat ataupun melakukan jinayah yang ada had, maka aku akan melakukannya. Walaupun kecintaan Nabi SAW ini kepada ahli keluarganya. Maksudnya di sini adalah Nabi SAW apabila berhadapan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira sama ada siapa orang yang melakukannya, sama ada ahli keluarganya ataupun bukan ahli keluarganya, maka dia akan mencegahnya. Maka ini adalah sifat seorang mukmin. Itu sebab Imam Al-Haddad ini mengatakan di sini daripada sifat ini seorang mukmin adalah apabila hak Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar,i maka dia pasti akan melakukan sesuatu. Jadi kalau sekiranya dia tidak melihat isterinya melakukan salat, maka dia tidak boleh bertolak ansur di sini. Maka dia mesti cuba sedaya upaya untuk menasihati untuk menerangkan kepada isterinya untuk melakukan salat dan kewajipannya dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau sekiranya anak-anak tidak kenal kepada agama, maka kita tidak boleh mengentingkan perkara ini. Maka kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa untuk kita memastikan anak-anak kenal kepada agama. Wajib mereka mempelajari apa yang fardu ain setelah mereka masuk kepada umur baligh sebagai misal. Begitu juga dengan isteri, wajib mempelajari akan hukum ahkam dan berkenaan dengan pakaian dan hak-hak yang lain. Maka di sini Imam Al-Haddad mengatakan, maka ini adalah kesempurnaan yang bagi seorang insan. Kesempurnaan bagi seorang insan adalah apabila dia melaksanakan akan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang diharamkan, dan dia menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Yani apabila dia melihat kemungkaran, maka dia mencegahnya. Apabila dia melihat kebaikan, maka dia mengajak kepada kebaikan. Jadi ini adalah bahagian yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad Al-Imam Al-Haddad di sini. Selepas itu beliau membicarakan tentang beberapa masalah yang berlaku pada zamannya berkenaan dengan wanita-wanita. Saya tak tahu sama ada kita dah baca ini pada minggu lepas, saya rasa belum lagi. Kita belum baca lagi ini. Maka beliau membicarakan tentang beberapa perkara yang disebutkan di sini. Cuma tadi antumnya suara dia macam tak clear sangat. Ya mungkin. Tapi ala kulli hal beliau ini mengatakan summa innahu qad ghalaba 'ala nisa'i fi hadhihi al-azminati al-maftunati min at-tabarruj. Di sini Al-Imam Al-Haddad membicarakan pertama sekali adalah masalah tabarruj. Ini tabarruj yang kita ada ayat ini dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yani ini dalam suratul Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan janganlah kamu melakukan tabarruj seperti mana orang jahiliyah yang terdahulu melakukan tabarruj. Yani orang yang jahiliyah pada zaman dahulu mereka akan bersolek dan memakai pakaian yang menonjolkan. Memakai pakaian yang menonjolkan. Pada zaman ini jahiliyah, wanita ini mereka dianggap sebagai sesuatu yang digunakan dalam masyarakat untuk syahwat. Yani untuk penzinaan, untuk melakukan maksiat. Maka wanita-wanita digunakan dalam keadaan yang sedemikian untuk memakai pakaian-pakaian yang menonjolkan dan juga untuk mencantikkan diri mereka bagi mereka yang bukan mahram, yang tidak ada kait mengait dengan wanita tersebut. Ini adalah perkara yang
umum yang berlaku pada zaman jahiliyah. Apabila datangnya Islam, maka Islam mengharamkan perkara ini. Dan Islam meletakkan hukum ahkam yang bersangkut paut dengan pakaian. Maka wajib ini bagi seorang wanita untuk menutup ini auratnya. Dan Islam ini meletakkan mana ini aurat ini wanita. Maka kita mengetahui ini aurat ini wanita adalah seluruh ini badan melainkan muka dan yang ini telapak yang ini tangannya. Dan kita ada khilaf ini ulama berkenaan dengan muka yang ini wanita. Sebahagian ini ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau sekiranya ia mengundang fitnah, kalau sekiranya dia membuka yang ini mukanya, maka ia boleh menjadi kewajipan yang ini ke atasnya. Tapi kalau tidak, maka sebahagian ini ulama mereka meringankan ini perkara ini. Akan tetapi kita lihat kita ada ijma' yang ini ulama berkenaan dengan aurat yang ini wanita, iaitu seluruh yang ini badan melainkan muka dengan yang ini telapak tangannya. Kita ada yang ini ijma', yang ini di kalangan ini ulama ini 4 mazhab. Berkenaan dengan muka ini kita ada khilaf. Ala kulli hal, ulama yang ini Islam ini meletakkan yang ini hukum ahkam bagi yang ini pakaian yang ini bagi yang ini wanita, dan mengharamkan wanita menutup ini auratnya, begitu juga dengan lelaki. Dan juga mengharamkan tabarruj jahiliyah. Tabarruj jadi jahiliyah maksudnya wanita yang ini melakukan ini sesuatu yang menonjolkan, yang akan menyebabkan fitnah apabila dia keluar daripada rumahnya, yang akan mengundang lelaki-lelaki yang lain untuk melihat yang ini kepadanya. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan pada zamannya banyak berlaku. Cuba bayangkan, beliau yang ini mengatakan summa innahu qad ghalaba 'ala nisa'i fi hadhihi al-azminatil maftuna. Yani Al-Imam Al-Haddad ini mengatakan pada zaman yang penuh dengan fitnah. Azminatil maftuna. Di sini Al-Imam Al-Haddad ini membicarakan ini pada zamannya. Dan seperti mana kita maklum, Al-Imam Al-Haddad sikit lebih kurang beliau tinggal 300 tahun yang lalu. Dan beliau mengatakan ini 300 tahun ini yang lalu. Hari ini kita lihat bahkan yang lebih dahsyat ini berlaku dalam masa, bukan saja kita membicarakan tentang tabarruj ini hari ini. Hari ini kita lihat ini bagaimana wanita-wanita di barat ini secara khusus, mereka memakai yang ini pakaian, pada zahirnya kita lihat ini dia memakai pakaian, tetapi pakaian yang ini mereka menunjukkan keseluruhan yang ini tubuh yang ini mereka. Dan ini adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini dalam hadisnya kasiyat ariyat. Nabi mengatakan daripada tanda besar berlakunya kiamat adalah apabila kamu melihat wanita-wanita kasiyat ariyat. Apa maksudnya yakni wanita-wanita kasiyat ariyat? Yani maksudnya kalau kamu lihat wanita ini, ketahuilah bahawasanya kiamat itu sudah dekat. Apabila kamu melihat yakni wanita kasiyat ariyat, maka ketahuilah yakni kiamat itu sudah dekat. Maka di sini kita lihat yakni para ulama mereka menerangkan apa yang dimaksudkan dengan kasiyat ariyat. Pertama sekali dalam segi bahasa, bila kita mengatakan kasiyat, maksudnya wanita yang memakai pakaian. Wanita yang memakai pakaian. Dalam masa yang sama, dia ariyat. Yakni dia, kalau dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa kasar kita perkataan bogil. Dalam bahasa Inggeris kita panggil ariyat, ini maksudnya naked. Ariyat, naked. Maka Nabi menifatkan kasiyat ariyat. Yakni dia memakai tetapi dia tidak memakai. Apa maksudnya? Ini memerlukan apa kita mengatakan syarah yang ini kepada perkara ini. Yakni maksudnya wanita-wanita yang pada zahirnya kita lihat ini mereka memakai ini pakaian, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memakai apa-apa pakaian. Baik, sebahagian dari ulama kita yang dahulu mengatakan mungkin maksudnya di sini adalah wanita-wanita yang memakai pakaian yang transparent ataupun translucent. Memakai pakaian yang transparent. Yani ada jenis ini pakaian, dia maksudnya dia pakaian tetapi boleh lihat dari sebaliknya. Yakni seperti pakaian yang ini translucent dan transparent, dan ini berlaku di sebahagian yang ini tempat ini di barat. Perkara yang kedua, baru ini ataupun mungkin 20 tahun yang lalu, sebahagian di Amerika sebagai misal ataupun di Eropah,
Mereka ada satu perkara yang mana mereka cat badan mereka. Yang ni kita lihat ni seolah-olah wanita ini dia memakai pakaian. Kita lihat ini seolah-olah wanita ini memakai pakaian, tetapi dia tidak memakai pakaian sama sekali. Taib. Apa dia buat? Dia conteng badan dia. Jadi dia conteng yang ni belah dadanya, dia conteng yang ni belah punggung dan sebagainya. Dan selepas itu yang ni dia berjalan. Kita ada beberapa yang ni, beramai yang ni wanita, mereka bikin social experiment. Dia berjalan di New York, dia berjalan yang ni di London misalan. Dia nak bikin social experiment. Dia cat yang ni badan dia. Lepas tu dia jalan. Social experiment ni adalah, adakah orang mampu untuk mengetahui sama ada dia ini sebenarnya tak memakai ini pakaian? Maka ini adalah daripada kita mengatakan seseorang yang seolah-olah ini dia memakai pakaian tapi dia tidak memakai pakaian. Jadi apabila kita lihat ini perkara ini berlaku, maka ini adalah daripada tanda kita sudah dekat kepada tanda-tanda kiamat ini yang besar. Nauzubillah yang ini min dzalik. Jadi kalau Al-Imam Al-Haddad mengatakan 300 tahun ini yang lalu sudah berlaku tabarruj dan ini adalah fitnah yang berlaku yang ini pada zamannya, zaman kita ini wallahu alam ini kita kalau kita lihat yang ini keadaannya sangat membimbangkan. Maka kita khawatiri yang ini lebih-lebih lagi atas golongan-golongan muda kita. Golongan-golongan muda kita dengan adanya internet dan sebagainya, dengan handphone dan wifi, maka benda-benda seperti ini dengan mudah ini mereka dapat yang ini melihatnya. Cuma hanya ketakwaan kepada Allah dan iman yang ini akan menyelamatkan seseorang daripada terjerumus dalam ini maksiat ini. Baik, boleh kita teruskan baca sikit? Kita habiskan di paragraf ini. Menghindarkan wanita dari berbagai-bagai fitnah. Memang sudah terbiasa bagi kaum wanita pada zaman-zaman terfitnah ini suka sekali mendedahkan diri dengan kecantikannya, kurang malu dan sopan santunnya, sebagaimana yang sudah terang kepada orang ramai. Antara itu, sayugialah bagi setiap muslim bimbang diri kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya dengan menjaga isteri-isterinya dan memeliharanya dari semua macam kefitnahan itu. Hendaklah dia tidak mengambil mudah saja dalam hal yang dapat dibetulkannya dan berkuasa untuk mengubahnya. Pilihlah isteri-isteri yang solehah. Sayugialah bagi setiap orang yang beragama supaya dia menjaga agamanya dan dirinya dengan bernikah dengan seorang wanita yang solehah untuk memelihara dirinya serta menjaga kemaluannya. Nah, ini adalah nasihat dari bagi Al-Imam Al-Haddad. Setelah ini beliau mengatakan daripada fitnah yang berlaku adalah masalah tabarruj, iaitu menzahirkan kecantikannya yang mendatangkan yakni maksiat kepada orang yang melihatnya, dan begitu juga yakni kurang yakni sopan santun dan sifat yakni kemaluan. Ini mungkin kita mengatakan yakni tentang masalah ikhtilat, yakni percampuran di antara lelaki dengan wanita yang membawa yakni kepada hubungan-hubungan yang haram, seperti keluar yakni berdua-duaan yakni dan sebagainya, yang dipandang yakni hari ini perkara yang biasa. Hari ini disebabkan fikiran-fikiran barat ini wujud dalam masyarakat kita dengan kuat sekali, dan kita terkesan dengan American culture, British culture, dan hari ini kita lihat masyarakat kita dan juga masyarakat negara Islam ini yang lain, maka perkara yang ini berkenaan dengan dating dan sebagainya adalah perkara yang biasa. Hari ini orang ada kemusykilan yang ini menanyakan, kalau saya tidak dating yang wanita ini, bagaimana saya nak berkahwin dengannya? Wanita juga mengatakan yang ini perkara sedemikian. Ibu bapa yang menganggapnya tidak ada masalah. Apa salahnya kalau anak kita nak berkenalan berdua-duaan yang ini keluar, yang ini tengok lihat ini wayang yang ini bersama dan sebagainya. Maka ini semua adalah daripada fitnah yang berlaku yang ini pada zaman kita hari ini. Orang tidak dapat ini melihat apa yang hak dan apa yang batil, disebabkan kebatilan yakni maharajalela. Apabila yakni kebatilan ini berlaku maharajalela, maka manusia yakni mulai kabur yakni tentang apa yang hak. Dan apabila kita membicarakan yang hak, maka orang ini menganggapnya ini sebagai perkara yang pelik. Hari ini kita mengatakan yang dating itu haram, orang menganggap perkara ini pelik. Bagaimana yakni? Bagaimana ini perkara ini adalah perkara yang diharamkan. Hari ini kita mengatakan diharamkan khalwah, yakni lelaki dengan wanita berdua-duaan dalam sebuah bilik.
maka ia dianggap ini sebagai yang ini pelik. Hari ini apabila berlaku ni ikhtilat, lelaki dengan wanita yang ini bercampuran dan sebagainya, kita mengatakan perbuatan yang diharamkan. Hari ini kita lihat ini hatta orang Islam ini menganggapnya sebagai perkara yang ini yang pelik. Maka ini adalah daripada perkara kita nak kena berjaga-jaga. Maka beliau mengatakan hendaklah bagi setiap orang Muslim takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga dirinya dan juga ahli keluarganya. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini bagi kitab Da'watut Tamah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ini daripada segala musibah dan fitnah.